Hai, Assalamualaikum guys. Kembali ke channel aku, channel Khairul Anwar. Okay, selamat tahun baru aku ucapkan pada semua penonton. Dan aku harapkan tahun baru ni korang semua ada azam yang baru lah. Okay, azam yang lebih bagus daripada tahun sebelum ni. Okay, so pada siapa-siapa yang baru menonton channel aku ni, aku harap korang boleh support channel aku ni dengan korang boleh subscribe, komen dan like, serta korang boleh share aku punya video ni jika korang rasa video aku ni bermanfaat dan berguna untuk korang lah. Ok, so hari ni macam korang boleh tengok tajuk aku hari ni, aku nak unboxing satu produk daripada DJI, iaitu DJI Mic. So macam korang tengok sekarang ni, aku record, aku tak ada pakai mic apa-apa lah. Memang DJI Mic ni ialah aku punya mic pertama lah. So sebelum aku guna, aku nak kena unboxing dulu. Ok, so mari kita tengok. Ok guys, ini DJI Mic. Ok, boleh tengok DJI Mic daripada DJI. Ok, sebelum ni yang aku tahu DJI cuma keluarkan drone sahaja. Ok, drone Mavic Mini. Aku tak pernah dengar DJI keluarkan mic. Jadi ok, macam korang tahu produk DJI ni pun produk yang memang dah terkenal seluruh dunia lah, dengan dia punya kualiti barang macam mana dan sebab tu aku pun tergerak hati nak cuba DJI mic lah. Walaupun ada banyak macam brand lagi mic kat luar tu, tapi aku nak try DJI mic ni juga. Ada orang, aku tengok brand Rode ke Rode, aku tak tahu macam ni sebutan dia, Rode ataupun Saramonic dan Boya kan. So kita buka lah sekarang. Ok guys, aku dah buka plastik dia. So dekat sini ada, dekat dia punya kotak ni ada gambar lah, gambar diorang tengah gunakan mic ni. Ok, gambar diorang tengah gunakan mic. Ini gambar depan ni tadi, DJI mic. Dan belakang ni ada beberapa features yang ada pada mic ni lah, yang diorang highlight, ada dekat sini. So korang boleh nampak lah. Kalau tak nampak pun nanti korang dengar lah video ni sampai habis aku cerita pasal apa. Aku tak nak cerita detail sangat sebab aku pun belum guna lagi. Aku just nak unboxing je dahulu. So kita boleh tengok apa yang ada kat dalam ni dan apa yang DJI claim, yang DJI kata mic ni boleh buat, dan dia punya ketahanan serta kualiti DJI mic ni. Alright, aku nak buka. Kalau korang nampak, dia ada satu anak panah kat bawah tu. Okay, kalau korang beli nanti korang tarik je anak panah tu. So macam ni guys. Okay, kita buka. Okay, first bila kita buka ni macam ni, dekat sini dia ada tulis lah apa yang ada dekat dalam kotak tu. So, kita tengok barang yang betul-betul. Okay, first bila kita buka, dia ada kotak ni lah. Okay, nanti kita buka kotak ni. Alright, ini adalah mic DJI mic yang akan kita tengok kejap lagi. Okay, so dalam kotak ni dah tak ada apa-apa guys, dah kosong, dah tak ada apa-apa. So kotak ni aku letak tepi dulu. Alright guys, macam yang korang boleh nampak depan aku ni adalah DJI mic dan kotak kecil yang dah tutup tadi. So aku buka kotak ni, apa yang dalam kotak ni. So first yang aku nampak ialah pouch. Ini adalah pouch untuk kita simpan DJI mic tu. So kita tak perlu pedek tambahan ke untuk simpan kan. Ok, dalam kotak ni pun dah kosong, tak ada apa-apa dah. So ni aku letak tepi. Ok,
dalam mungkin barang-barang ni semua ada dalam pouch. Oh yes, dalam pouch. Baik, dalam pouch guys, dalam pouch. Okay, so apa yang ada dalam pouch ni? First, ini kabel. Okay, ini kabel audio jack 3.5mm lah. So ini kabel ni nanti digunakan untuk connect DJI mic ni dengan kamera DSLR. Okay, satu. Yang kedua, okay, ini kabel USB-C ke USB. Okay, ini untuk transfer data lah, untuk charging dekat case ni nanti. Alright. Dan kemudian, okay, dia ada sediakan windscreen. Okay, ini adalah windscreen lah. Tujuan windscreen ni untuk dia menapis bunyi-bunyi noise ataupun bunyi angin lah. So bila kita tengah recording, mungkin di kawasan angin kuat ke ataupun orang bising ke, so bunyi-bunyi yang hingar tu dia tak akan tangkap, dia tak akan direct terus masuk ke dalam rakaman kita lah, ataupun mungkin tak akan masuk langsung lah. Okay. Okay, ada beberapa dokumen lah. Okay guys, ini dokumen, ini safety guideline, quick start guide. Okay, tak ada guys, itu saja. So kita kembali ke benda utama yang kita nak buka ni, ialah DJI mic. So korang boleh tengok DJI mic. Aku buka plastik dulu. Okay, korang boleh tengok aku. Ini memang baru buka, aku tak pernah buka lagi. Alright guys, dah rasa guys, dia punya solid tu, kalau korang boleh nampak lah, dia punya binaan tu agak moden. Dia tak licin, dia macam ada, bila kita pegang, kita macam grip kalau kita pegang dia. Okay, ini atas ni ada dia punya itulah logo DJI. Okay, so first time aku nak buka ni guys. Alright, so bila aku buka, dia akan auto on, terus on. Okay, terus on. Okay, dalam ni yang korang boleh nampak, ada dua transmitter kiri dan kanan tu, dan satu receiver. Okay, aku buka guys. Ini adalah dia punya transmitter. Ini transmitter lah, dia simpan kiri kanan dalam kotak ni. Okay, dua-dua bentuk sama lah. So bila korang simpan kiri kanan dalam kotak ni pun tak ada masalah yang mana satu. So apa yang ada dekat transmitter ni, kalau kita tengok menghadap dia, DJI kat depan kita, DJI kita tengok dari depan, sebelah kiri adalah port USB-C, dan ada butang button on off lah kat situ, button on off. Dan di sebelah kiri pula ada button recording. Okay, so dekat bahagian belakang dia pula ada clip. Okay, ada clip untuk kita clipkan dekat baju kita. Okay, boleh tengok clip, ataupun kalau korang clip, dia akan jadi macam ni lah, clip. Okay, clip, kita boleh bercakap nanti dekat situ terus. Ataupun kalau korang tak nak, dia macam bila kita, kalau contoh korang pakai t-shirt kan yang ada leher bulat tu, bila kita pakai dia akan, sebab mic ni boleh kalau korang dapat pegang dia punya berat, boleh tahan juga. Maknanya bila kita sangkut kat baju, dia akan jadi ke bawah tau, jatuh. So bagi aku, untuk mengelakkan kita clip dekat leher ni, dia jadi terjatuh dan nampak leher kita macam baju tu macam jatuh leher dia, kita boleh guna dia punya magnet clip. Okay, dia ada satu, dia kat belakangnya dia ada satu magnet. Magnet ni memang melekat sangat kuat lah. Aku buka tadi pun macam dia tak terbuka. So kita cuba try, kita letakkan magnet di belakang dan kita terus plug in dia punya. Okay, kita aku cari yang bahagian ni sikit. Okay, size. Okay, so macam korang boleh nampak, mic ni melekat kat baju aku.
So nampak dia tarik baju aku macam ni. Dia tarik, dia melekat sangat kuat lah. Okay, pastikan bahagian yang korang lekat tu dia bahagian yang nipis lah. Tadi aku pasang dekat bahagian yang ni, yang bahagian tempat butang ni, dia tebal sikit. So kalau kita tarik atau kita terlanggar, boleh tercabut sebab dia ada banyak lapisan. So cari yang bahagian nipis lah. Kalau t-shirt tu memang nipis lah. So korang boleh letak dekat tempat yang di mana-mana kat sini kan, untuk untuk mudah korang menempatkan mic korang ni, dan suara korang pun boleh dengar dengan jelas lah. Okey, bila korang dah letak kat sini, okey, nampak tak? Dia terlihat cantik lah. So kalau kita nak cakap pun, kita boleh cakap dengan bebas, dan apa benda yang kita nak cakap tu pun kita boleh sampaikan dengan jelas, nyata. Tengok, aku dah cakap dah. Dia agak kuat juga, dia punya magnet tu agak kuat. Kau kena hati-hati. Magnet ni pun korang nak pegang, kau tidak nanti jatuh ke bawah. Okay, so ini dia punya transmitter lah. Yang kedua ialah dia punya receiver. Okay, receiver ni, benda ni lah yang korang kena connectkan dengan korang punya smartphone ataupun korang punya apa-apa device lah, smartphone, DSLR, mungkin korang nak connect dengan komputer korang, laptop, MacBook, atau apa-apa device lah yang korang boleh gunakan untuk merakam. Mungkin korang boleh gunakan dekat korang Insta360, mungkin GoPro, DJI Action, okay. So benda-benda tu pun boleh connect dengan mikrofon ni. So apa-apa yang korang record, yang korang cakap, insya-Allah suara korang akan jelas lah. Okay, kat bawah ni kalau korang boleh nampak ada dia punya port. Okay, port ni yang macam ni. Okay, yang atas tu, yang gold atas tu, itu untuk port dia connect charging dengan charging case ni lah. Dan yang bawah tu, yang belah tengah ni, yang ni tadi aku cakap. Okay, yang belah tengah ni pula ialah yang ni untuk korang connect dengan device yang korang akan maksudnya korang akan connect dengan satu lagi benda yang ada kat dalam ni, untuk korang slot in kat sini, dan barulah korang boleh connect dengan korang punya smartphone ataupun action camera. Okay, so kalau ni DJI, korang tengok. Okay, kalau tengok dari depan DJI ni, sebelah kanan dia kita boleh tengok ada audio jack. Ada dua lubang audio jack kan. Satu lubang audio jack untuk kita connect headphone. Kalau kita ada headphone atau earphone, kita boleh connect dekat yang atas ni lah, untuk kita dengar kualiti suara kita, kualiti suara tengah rakaman. Biasanya tengah recording, audio man ke, dia nak dengar ada bunyi noise ke, ataupun bunyi angin ke, dia boleh dengar kat sini lah, direct terus ke earphone ataupun headphone. Okay, kalau korang tengok lubang kat atas tu, itu ada lubang yang ada gambar headphone tu. Itu lubang yang akan kita guna untuk cocok audio jack 3.5mm daripada DJI receiver ni ke DSLR kita lah, DSLR yang kita guna untuk merekod lah. Dekat sebelah kiri pula ada button on off, dan satu lubang untuk USB type C lah. Yang ni untuk kita charge lah. So kalau kita tak ada bawa box, tertinggal box ke, kita masih boleh charge dengan USB type C lah. Kita boleh cocok terus ke receiver ni. Okay, so next, inilah yang aku cakap tadi, satu lagi hub. Okay, satu untuk kita connect ke smartphone, biasa Android lah yang guna USB type C, dan satu lagi untuk iPhone. So aku akan guna yang iPhone ni lah nanti, sebab aku akan banyak merekod menggunakan iPhone aku. Kita akan slot in sahaja. Okay, DJI ni mesti sebelah atas. Okay, DJI ni sebelah atas, DJI dia sebelah atas, dan kita masukkan di belakang ni.
Kejap, okey. So bila kita masukkan, dia akan bunyi satu klik. So maknanya benda ni dah attach betul lah. Okey. Bila dah klik, dia dah attach betul. So kita dah boleh gunakan, just plug saja dekat kita punya device tu. Macam aku guna iPhone, aku plug saja kepada iPhone aku tu, dan aku boleh terus record lah. Kalau korang boleh tengok, okey, bila lampu ni berkelip, lampu hijau ni berkelip, maknanya dia dah connect. Dia dah connect dengan receiver ni. So receiver ni just kita plug in saja pada telefon, pada kita punya device, apa device kita lah, DSLR ke, smartphone ke, laptop ke, okey, ataupun kita punya action camera. Okey, ini benda yang tak ada lah yang ada dalam ni. Okey, yang ini adalah untuk kita mount dekat kita punya DSLR. So nanti kita pasang kita punya mic tu, pasang dekat sini. Okay, so aku buka. So benda ni agak ketat sikit lah, mungkin sebab dia baru kali pertama. So agak ketat sikit, korang kena hati. Okay, yang ni aku cakap tadi untuk kita mount. Dia mount lah, dia macam penyepit macam tu. Okay. Sorry lah kalau korang tak nampak. Okay, kita mount saja. So korang boleh slot in dia macam ni. Okay, masukkan saja sampai habis. And then bawah ni dia macam penyepit. Penyepit ni kita masukkan sahaja di atas mounted dekat kita punya DSLR tu. Okay, so bila kita mount DSLR tu, kita nak rakam ke arah kita kan. So kita boleh nampak LCD screen kat sini. Okay, kau boleh nampak dia punya screen kat situ lah. Okay, bila kita record, okay, macam kau nampak, kalau kau nampak dia tengah bergerak-gerak tu kan. Okay, dia dah tangkap suara aku. Tapi aku tak attachkan aku punya receiver ni dekat mana-mana smartphone. So dia tak akan record lah suara aku. Okay, so dalam kotak charging case ni dah tak ada apa-apa. Okay, aku nak cerita pasal charging case ni. Charging case ni memang tujuannya untuk simpan transmitter dan simpan receiver serta lightning hub ni dengan USB-C ni lah. Okay, dan tujuannya untuk cas sekali kita punya mic ni dengan receiver dia. Okay, charging case ni dia boleh support bateri dia sampai 15 jam hours. Okay, kita tak perlu risau kita punya transmitter ni dan kita punya receiver ni habis bateri lah, sebab dia boleh support sehingga 15 jam untuk kita punya transmitter dan receiver ni. Okay, bila kita dah habis guna, bila kita simpan dalam ni, dia akan terus recharge balik. Apa yang remain bateri yang tinggal tu, yang kita dah guna tu, dia akan terus recharge balik. Kalau contoh kita keluar, kita tak bawa charger, kita tak perlu risau lah. Yang penting charging case ni kita dah full charge, dan dalam masa yang sama dia akan charge semua device yang ada dalam ni lah. Okay, kalau tengok dekat depan ni, okay, bila kita buka, dia akan terus keluarkan lampu. Okay, lampu tu berkelip lah, maksudnya itu adalah bateri yang tinggal dalam tu. So kat sini bateri lampu dia ada 4 bar. So yang kalau korang boleh nampak, lampu yang menyala tu hanya 2 bar sahajalah. Maksudnya ada 50% bateri kat dalam ni. Dan kalau korang boleh tengok di bahagian panel receiver tu, bateri dah charge, dia dah full charge. Okay, so maknanya bila kita masukkan dekat dalam ni balik, charging case ni akan auto charge balik semua device yang dia boleh charge lah. Okay, 2 transmitter tu dengan 1 receiver dia akan charge balik. Okay, untuk pengetahuan korang, transmitter dengan receiver ni, bila kita buka sahaja kotak ni, okay, bila kita buka sahaja kotak ni, dia akan menyala. Lampu LED dia dekat transmitter dan panel LED panel dekat receiver tu dia akan menyala. So maknanya dia dah auto connect. Bila dia dah auto connect, maknanya dia ready to use. Kita boleh guna terus. Plug in saja receiver tu pada device, dan kita boleh gunakan transmitter tu letak pada kita, dan kita boleh cakap.
Okey, pada pendapat aku, bila dah ada charging case ni, bagi aku kita cuma perlu ready cas semua device ni kat rumah je. Cas cocok kat sini, and then bila dah penuh, kalau kita nak keluar, kita nak buat recording, nak buat shooting kat luar, tak ada masalah. Just bawa benda ni saja. Dia boleh tahan 15 jam. Dan receiver dan transmitter tu sekali guna, dia boleh tahan selama 5 jam. Maksudnya transmitter boleh tahan 5 jam sekali guna. 5 jam. Untuk receiver dia boleh tahan 5.5 jam sekali guna. Maksudnya korang dah connect kat device korang, dah pakai kat sini, korang shooting lah, shooting mungkin 3 jam, 5 jam korang pakai direct kan, korang tak buka, and then korang charge balik maksudnya. Aku rasa sangat mudah dan kompatibel lah untuk gunakan produk mic DJI ni. Okay, untuk jarak, DJI claim untuk penggunaan dia, mic dia boleh berfungsi sejauh 250 meter. Kita daripada device kita lah maksudnya. Okay, kalau kita letak kamera kita kat sini, lepas tu kita jalan jauh-jauh sampai 100 meter ke 200 meter, bila kita cakap, dia masih boleh capture lagi kita punya suara. Okay. Cuma aku tak buat review dekat luar lagi. Aku nak tahu dia capture suara kita tu masih jelas macam macam kita rakam secara dekat, ataupun suara dia kalau lagi jauh mungkin sudah sama-sama ke, ada terputus-putus ke, itu aku belum buat review lagi. Okay, lagi satu, untuk dia punya transmitter ni, kalau kan kita kena record guna transmitter dan receiver lah. Tapi andai kata kita nak record suara kita sahaja, kita boleh record dengan menggunakan transmitter ni saja, tak perlu ada receiver. Okey, dia akan record suara kita sehingga 14 jam lah. Okey, 14 jam record suara. Maksud dia bila kita dah record, lepas tu kita nak edit, kita boleh transfer data audio tu menggunakan USB cable lah yang ada pada transmitter ni. Okey, sangat mudah lah. Memang saya rasa DJI dah buat research apa yang patut ada pada sesebuah mic. Okay, macam korang tahu, dua transmitter ni dia bagi untuk memudahkan kita untuk buat review lah. Maksudnya kita senang nak buat kerja. Contoh lah, kita nak buat interview. So kalau kita beli produk lain, mungkin dia bagi satu transmitter dan satu mic. Tapi macam DJI, bila kita beli, kita terus dapat dua mic. Kalau kita nak gunakan untuk buat interview, kita boleh pasang kat situ, dan orang yang kita interview pun kita boleh pasang satu. Jadi suara dia dan suara kita masih lagi jelas. So kita tak perlu kita pegang kat sini, lepas tu kita tanya orang tu, lepas tu kita nak ubahkan mic dia supaya suara dia jelaskan, tu dah jadi. Maknanya kita tak selesa dengan keadaan tu. So bila DJI bagi dua mic, so agak mudah untuk kita buat kerja kita lah. Ok, sekarang ni aku tak nak tunggu lama lagi. Aku dah cakap panjang sana sini. Aku rasa so sekarang ni aku nak try DJI mic ni. Aku nak try suara ni. So aku nak tahu macam mana, apa beza dengan yang sekarang ni aku tak pakai mic, dengan kualiti beza aku dah pakai mic. Ok guys, sekarang aku dah pasang. Ok, tengok dekat dada aku. Macam aku cakap tadi, aku akan pakai di bahagian yang nipis lah, bahagian baju yang nipis sikit. So dia akan melekat, magnet dia akan melekat kuat lah. So macam mana suara aku, beza dengan yang tadi, dengan yang aku tak pakai mic, dan sekarang ni aku dah pakai mic. Ok, apa beza dia? Korang boleh komen kat bawah apa pandangan korang, apa pendapat korang. Ok, sekejap. Aku nak try kalau pakai pakai windscreen.
Okey, sekarang aku dah pasang windscreen yang bulu ni. Dia punya windscreen untuk halang daripada angin ataupun bunyi bising, supaya dia boleh tangkap suara aku saja. So apa beza suara aku tak pakai mic, suara aku pakai mic dan pakai mic dengan windscreen ni? Korang boleh komen dekat bawah, beri pendapat korang. Dan kalau korang rasa ada kekurangan dalam unboxing aku ni, korang boleh share apa yang korang rasa. So sampai situ saja guys video aku hari ni. Aku harap korang boleh gunakan maklumat yang aku beri ni untuk panduan korang yang nak beli DJI, ataupun korang masih lagi sama-sama nak pilih brand apa untuk aku guna untuk buat review ke, ataupun untuk buat vlog ke. Apa mic yang korang nak guna? Dan kalau korang ada cadangan lain selain mic DJI ni, apa yang lebih bagus, bagaimana kualiti suara dia, korang boleh share dengan aku. Ok guys, terima kasih kerana sudi menonton channel aku. Aku harap korang boleh bantu aku, support, subscribe, like, komen dan share video aku ni. Dan terima kasih guys. Assalamualaikum.